Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlilhu fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Qala rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi yassir wa la tu'sir, rabbi tamim bil khair, la hawla wa la quwwata illa billah. Amma ba'd, fa ya ibadallah, usikum wa iyaya bittaqwallah faqad fazal muttaqun. Wa tazawwadu fa inna khairaz zadi taqwa. Muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, sama-sama kita berpesan agar bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala dengan sebenar-benar takwa. Carilah bekal untuk hidup selepas mati kelak. Sebaik-baik bekal adalah bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, thumma alhamdulillah, ma taufiqi wa la tusamiyah illa billah, hasbunallah wa ni'mal wakil. La haula wa la quwwata illa billah. Baik, nanti yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, syukur banyak kita dengan limpah rahmat serta inayah Allah terus kurniakan kita kebaikan demi kebaikan melalui jalan agama. Mudah-mudahan dengannya Allah terima seluruh amal-amal kita dan Allah ampunkan seluruh dosa-dosa kita, dosa kedua ibu bapa kita, dosa para guru, para alim ulama, para pejuang-pejuang Islam seluruhnya. Mudah-mudahan kita bangkit di mahsyar kelak sebagai hamba yang berjaya. Kadang-kadang tuan-tuan, kita rasa kita ni baik dah kan, mari masjid, pakai serban, janggut panjang pada orang, pakai jubah kan. Dan sungguh tuan-tuan, kadang-kadang kita rasa kita ni baik ya. Imam Az-Zahabi sebut, dia salah satu daripada perkara yang menjadikan kita berdosa. Kita rasa kita ni baik. Kenapa tuan-tuan? Bila kita berfikir baik, kita tak nak fikir dosa. Kita tak nak fikir nak taubat. Boleh faham tak? Kita rasa macam boleh jalan tahayya. Rasa orang lain tu lekeh tuan-tuan. Boleh faham tak? Apalah pakai sebaci. Kita pakai juga. Contoh. Apa pakai topi, kepiah payah lekat. Kita rasa ni kita ni hebat. Boleh faham tak? Benda tu salah satu pada perkara yang berdosa. Kita tak nak fikir dosa kita. Duk ingat kita ni baik, manjang. Solat kita Allah terima, serban kita pahala besar. Boleh faham? Contoh. Jangan esok tak pakai serban. Pakailah. Kan? Maksudnya tuan-tuan, kita kena muhasabah juga diri kita ni. InsyaAllah tuan-tuan terus. Imam baca tadi, alhaakumut takatsur, zuk berasa sudah. Baru teringat nak beli motor baru. Imam baca ayat tu tuan-tuan, jadi ketak saat-saat tadi. Hang tukar motor baru ni takut tak ingat akhirat kot. Boleh faham ni tuan-tuan? Betul subhanahu wa ta'ala. Betul subhanahu wa ta'ala. Pasal mati ni bila-bila ya Allah. Mati ni bila-bila. Kemarin okeylah imam mati atas mimbar. Tapi bukan imam kita sini. Imam mana? Johor kan? Tapi dia habis hantar riba isteri dia kan? Dia jatuh. Kalimah syahadah tu jelas pada orang keliling yang boleh dengar. Subhanallahil azim. Allahu akbar tuan-tuan.
Kita, tu kata kita ni belum tentu ya Allah. Tak tahu lagi kita mati macam mana. Itu yang takut tu. Takut sungguh tuan, bukan buat-buat dah ni, takut sungguh. Ana baca lah, Allah nikmatnya imam ni kata. Aku ustaz ni belum tentu. Belum tentu. Boleh faham ni? Antara Allah Subhanahu wa taala. Allah. Itu yang kata dari syukur kita, Allah bagi kebaikan yang melalui Islam. Pasal orang non-Muslim pun, kita tengok dia pun baik juga. Tapi baik macam mana dia pun, Allah tak terima kebaikan dia. Betul tak? Dia baik juga, dia tak mencuri. Kerana rokok kita kuat pada dia tak rokok. Contoh-contoh bukan orang ampang tuan-tuan, orang sepak. Rokok kita kuat pada dia tuan-tuan, dia tak rokok. Baik dia, betul tak? Boleh faham ni? Antara Allah Subhanahu wa taala. Allahu akbar. Kadang-kadang dia sound kita tuan-tuan. Anak dulu ada kawan yang sebut cikgu dia Cina Melaka. Dia sekolah asrama. Cikgu dia kata apa? Engkau orang ni kasut beratus engkau orang beli. Kopi engkau harga RM3, yang kaki kau beli harga beratus, atas kepala kau nak buat semayang kau beli RM3-4. Kau ni apa ni? Cina sound dia, cikgu. Kawan nak kata apa tuan-tuan? Dia kata cikgu Ong. Cikgu Ong ni sepatutnya Islam ni. Cikgu Ong ni sepatutnya Islam ni. Tuan-tuan semua. Tu. Kau orang sejadah hitam, tak basuh. Baju kau orang cantik, sejadah kau hitam. Kau basuh sejadah kau sekarang. Tu, cikgu Ong tadi. Ni pahala tak? Dah. Dia baik. Betul tak? Ini tuan-tuan, ini satu nikmat paling besar kita Allah bagi melalui Islam. Maka Allah sebut dalam Quran, a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Surah Al-An'am ayat 42 dan 43 kalau dan. 42 43. Allah Subhanahu wa taala. Insya-Allah tahun ni bersiap ke masjid tak? Boleh tak? Ya. Hujung tahun sebelum 1 Januari lah. Tahun baru perasmian. InsyaAllah, amin. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa laqad arsalna ila umamin min qablika fa akhaznahum bi ba'sa'i wad dharra la'allahum yatadarra'un. Falawla ija'ahum ba'suna tadarra'u walakin qasat qulubuhum wa zayyana lahum asyaitanu ma kanu ya'malun. Sadaqallahu azim. Kalau dan 2 ayat, kalau tak ada 1 ayat. Kalau dan lagi sampai ayat 44. 3 surah Al-An'am. Apa maksud Al-An'am? Binatang ternak. Boleh? Binatang ternak. Kita nak baca ayat ni tuan-tuan. Bukan Allah sebut tentang binatang, Allah sebut tentang manusia. Baik. Hari ini kita ditimpa berbagai-bagai musibah. Boleh? Macam-macam musibah ini. Drebabah kena tikam di orang gila semalam kat Penang. Oi tuan-tuan, anak yakin lepas ni drebabah passenger seorang tuan-tuan, dia turun dulu sebelum passenger turun. Ngeri tuan-tuan, seorang-seorang. Kita duduk, kita tak ada persiapan apa-apa. Kita mana sangka ada orang bawa senjata tajam dalam bas. Gila tu satu bab lah kan. Tak apalah, gila ni dia terlepas pada hukum Islam. Tapi kena test juga, gila tak gila kena test juga. Macam latah kena test juga kan. Boleh faham Nama Allah Subhanahu. Walaqad arsalna ila umamin, kata Allah Subhanahu wa taala, dan sesungguhnya telah aku sampaikan, telah aku utuskan para rasul, para nabi. Apa tujuan para rasul? Menyampaikan maklumat agama. Betul? Tabarakalladzi nazzala al-furqan ala 'abdihi liyakuna lil 'alamin nadhira. Maha suci Allah yang telah menurunkan Al-Furqan, kata Allah, iaitu kitab kita. Itulah konteks kita lah. Kalau dulu-dululah Zabur, Taurat, Injil, suhu dan sebagainya. Maha suci Allah yang telah menurunkan Al-Furqan. Umat Muhammad ni khusus Allah sebut. Quran tu satu bab. Allah sebut dalam konteks ayat tadi surah Furqan ayat pertama, Allah sebut khusus berkaitan Furqan.
Pasal dia bagi clear betul segala bentuk benda yang berdosa, segala bentuk benda yang pahala. Dia bagi clear betul ini jalan syurga, ini jalan neraka. Dia bagi clear betul ini perkara yang Allah suruh, perkara Allah larang, perkara Allah suka, perkara yang Allah benci. Sebab tu dia Allah sebut dalam konteks yang tadi Furqan. Tabarakallah. Lepas tu pula Allah kata Maha suci Allah. Tak ada benda yang Allah tak bagi tahu. Tak ada benda yang tertinggal. Ma farratna fi kitabin min syai'in, kata Allah. Tak ada satu benda pun yang Allah terlepas pandang dalam Quran. Tak ada satu benda. Semua Allah cerita. Sebab tu Allah mulakan dengan Tabarakalladzi nazzala furqan ala 'abdihi. Nabi Allah sebut hamba juga dalam konteks itu. Ke atas hambanya iaitu Muhammad, dan ke atas kita juga hamba. Apa tujuan? Liyakuna lil alamin nadhira. Untuk seluruh alam ni dapat maklumat agama. Boleh faham? Seluruh alam Allah nak suruh reti agama. Apa tujuan? Nak suruh kita jadi hamba yang patuh. Pasal Allah nak bagi syurga kat kita besok. Cikgu dia akan mengajar sungguh-sungguh pada anak murid. Pasal dia nak nama dia pun hebat, semua anak murid dia masuk U. Maka dia akan cerita habis-habis. Betul tak? Anak murid tak faham. Dia kata, okey serah, cikgu tak datang lagi. Cikgu suruh tak datang. Okey tanya, nak tanya apa? Betul tak? Ya? Dia akan bagi tips supaya anak murid dulu biasa. Betul tak betul? Ini tuan-tuan Allah Subhanahu wa taala. Dekat nak biasa, dia sanggup datang. Apa nama? Kelas tambahan. Padahal cikgu mana ada overtime. Cikgu ada overtime? Tak ada? Ada cikgu sini? Tak ada. Semua anak murid. Boleh faham begitulah tadi Allah, dia nak hamba dia ni berjaya. Dia tak mau seksa hamba dia, tuan-tuan. Khusus kita mau. Pasal Imam Syafi'i rahimahullah ta'ala sebut, tuan-tuan, Allah ni sangat tak mau azab orang Islam. Sebab tu Allah sebut dalam Quran, neraka ni Allah buatkan untuk orang kafir. Betul tak? Allah tak kata neraka ni untuk hamba aku. Dah Allah sebut untuk orang kafir. U'iddat lil kafirin. Untuk orang kafir, bukan untuk kita. Boleh faham? Nah, ya ayyuhalladzina amanu udkhulu fi silmi kafah. Macam mana? Ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum wa ahlikum nara wa quduha an-nas wal hijarah u'iddat lil kafirin, kata Allah. Wahai orang-orang yang beriman ataupun mengaku beriman. Ada juga ulama tafsir sebut itu. Kalau mengaku beriman, kamu kena buktikan apa yang Allah sebut kemudian. Apa dia? Cegah diri dan keluarga kamu daripada neraka. Yang mana bahan bakar daripada manusia, itu orang kafir yang masuk dulu, orang non-muslim, orang musyrik, dan batu-batu. Batu ni banyak tafsir. Ulama kata batu tu sembahan, tokok-tokok ni batu. Yang Allah ciptakan neraka untuk orang kafir, bukan untuk kita. Allah kata u'iddatul lil kafirin. Imam Syafi'i kata Allah tak mau mengazab orang Islam. Boleh faham? Allah tak mau mengazab orang Islam. Sebab orang Islam ni Allah bagi dah peraturan. Dia taat, mana mungkin nak diazab. Boleh faham? Dia dengar kata, mana mungkin nak diseksa. Dia patuh segala arahan, mana mungkin nak disumbatkan dalam neraka. Nampak tak? Kita fikir secara logik dulu. Secara logik. Aku kurniakan syariat. Aku kurniakan peraturan, aku kurniakan larangan. Supaya hidup di dunia ni selesai semua. Bangkit pada mahsyar, semua clear belaka. Boleh faham? Itu maksud tentang rahmat Allah Subhanahu wa taala. Nah ini. Boleh? Maka semua peringatan datang. Ila umar, setiap zaman, setiap umat. Bukan kita saja. Semua ada maklumat agama belaka. Ibn Katsir kata bermula Nabi Nuh alaihissalam. Kerja dakwah ni dah mula. Bukan baru zaman Nabi Nuh.
Adam, Idris, Nuh. Dah start dah. Zaman menyampaikan Islam, ilmu agama ni. Min qablika, terdahulu dari kamu Muhammad dulu. Terdahulu dari kamu Muhammad, semua dah dapat maklumat agama. Aku suruh begini, aku larang begini. Aku kata yang ni haram. Aku kata yang ni wajib. Yang ni dosa dia besar. Azab dia pedih. Yang ni pahala dia besar. Surga dia begini. Semua Allah bagi tahu. Tiba-tiba umat dulu dan umat sekarang sama. Apa dia? Berpaling. Berpaling. Betul? Tuan-tuan, berpaling. Umat dulu berpaling, Allah terus musnahkan mereka. Allah. Kata Asyahid Said Qutb, kenapa Allah musnahkan mereka? Tuan-tuan, nak tengok ni kita dengan umat dulu ni betapa tinggi kasih sayang Allah pada kita umat Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allah sayang sungguh kita, tuan-tuan. Allah sayang sungguh. Macam mana yang kata Allah sayang sungguh kita ni? Umat-umat dulu engkar the game lawan, boleh faham? On the spot Allah musnahkan mereka. Betul tak? Umat Nabi Nuh tenggelam lingkup habis banjir. Hang banjir bukit pun tenggelam. Tanya kepala otak kita, tak logik langsung bukit tenggelam. Betul tak? Tak logik langsung bukit tenggelam. Kita hari tu bus stand di kota tinggi pun tenggelam, pelik dah kita. Ingat tak itu? Nama tempat kota tinggi. Bas tinggal bumbung, bukan kancil, bas. Kalau kancil tinggal bumbung okey, bas tinggal bumbung. Nampak ni? Itu Allah nak bagi tahu dia ni Maha berkuasa, Maha menentukan, Maha menjadikan apa saja boleh buat. Boleh buat. Baik, tuan-tuan. Allah musnahkan umat Nabi Nuh. Yang Allah kata, fa'akhaznahum bil ba'sa. Aku timpakan kepada mereka bil ba'sa iwad dharra. Dua kalimah ni kita nak kupas malam ni. Ba'sa ni apa dia? Kesengsaraan dalam hidup. Iwad dharra, penyakit yang tak pernah putus-putus, kata Imam Abu Ja'far At-Tabari rahimahullah ta'ala. Dua benda. Ni yang sedang melanda kita sekarang. Ustaz tu nak cerita petrol naik lah tu. Mana apa tahu. Jangan ke mana-mana. Tuan-tuan, Allah Subhanahu wa ta'ala, kemelaratan hidup. Okey? Kita baca sirah Nabi. Satu tajuk nama dia para sahabat berhijrah ke bumi Habsyah. Betul? Sebelum Nabi hijrah 2 kali diketuai oleh Ja'far bin Abi Talib sekali, seterusnya diketuai oleh Utsman Al-Affan sekali. 2 kali, 2 rombongan. Sayyidina Abu Bakar tak sempat hijrah. Sayyidina Abu Bakar nak pergi dah. Dekat-dekat dah sampai, kalau duduk di Ampang ni dah sampai Shah Alam dah, nak sampai Port Kelang dah naik kapal dekat dah. Boleh kan? Sampai Shah Alam jumpa dengan Ibnu Durunah. Durunah tidak Islam. Dia bawa balik Abu Bakar. Tak usah dia pindah lah. Pergi mana duduk Taman Kuasa okey dah apa? Contoh. Nak pergi mana? Kata Abu Bakar, aku tak boleh duduk Taman Kuasa. Mereka tak bagi aku kuliah. Contoh. Kan? Asal kuliah nak tangkap. Nak pergi semayang pun sakit apa? Mereka pancik tayar. Contoh. Abu Bakar kata, aku tak boleh nak beramal langsung dengan agama aku. Nak beli surat khabar pun dia tulis untuk ahli saja. Tak boleh. Nak beli surat khabar pun tak boleh. Yang nak beli surat khabar nombor ekor tu boleh pula. Boleh faham tak ni? Surat khabar ada nombor ekor, tak apa jual, tak salah. Soalan ni satu je, Allah tanya masyarakat, kau boleh jawab.
Yang Sahabat ni hang tak bagi jual haram, yang Sahabat dan mereka boleh jual. Nak jawab macam mana? Agak-agak lah. Boleh jawab tak agak-agak? Tu jawab tengok. Allahu akbar. Allah Subhanahu wa taala. Baik. Maka Ibnu Durrah kata, aku jaminan kamu balik. Peristiwa ni berlaku selepas Hilful Fudul. Selepas perjanjian Al-Fudul. Dia jamin Abu Bakar balik. Abu Bakar boleh duduk balik. Abu Jahal tak syarat. Apa dia tuan-tuan? Abu Jahal tak syarat. Kamu jamin Abu Bakar? Ibnu Durrah kata, ya aku jamin dia. Pasal dia orang baik. Takkan kita nak hambat dia keluar? Ibnu Durrah cakap juga. Memang. Dia orang baik. Takkan kita nak buat nayah kat dia? Abu Jahal letak syarat. Boleh, tak ada masalah. Kamu nak jamin dia? Dia nak beramal dengan agama dia. Dia nak baca kitab dia. Dia nak baca surat khabar dia. Dalam rumah dia saja. Ini sama. Betul-betul. Ini sama. Dia nak buat apa-apa? Buat dalam premis dia saja. Ini nada ni Abu Jahal dah cakap dulu. Abu Jahal dah cakap dulu. Boleh faham tak ni? Baik. Maka kata Allah Subhanahu wa taala, fa'akhaznahum bil ba'sa. Tekanan hidup yang tak pernah selesai. Tuan-tuan, Nabi SAW hantar sahabat hijrah ke bumi Habsyah. Habsyah. Kita kalau nak minta tolong dengan orang, nak minta tolong dengan orang miskin ke orang kaya? Orang kaya, betul tak? Orang yang tak ada kerja kan dengan orang yang ada kuasa? Orang ada kuasa. Betul tak? Takkan nak minta tolong pinjam duit dengan orang susah. Tak? Nak minta tolong dengan orang yang tak ada kerja. Maka fahamlah kita tuan-tuan, pada masa tu Habsyah adalah negara yang kaya dan dia adalah salah satu kuasa besar dunia di bawah Rom. Boleh faham tak? Dia proksi Rom. Jelas? Dia bawah Rom tuan-tuan. Macam dululah tuan-tuan ingat tak Syarikat India Timur. Kan? British dia nak kuasai Timur ni, dia guna proksi dia. Dia buat pejabat dari mana? Di Goa kan? India. Ingat tak? Tuan-tuan face sejarah. Betul? Dia berpusat di situ tuan-tuan. Dia guna India. Sama lah Rom dulu. Untuk kuasai Arab, dia guna Habsyah. Dia guna Habsyah. Orang Afrika ni lasok-lasok kan, maraton manjang depan kat depa. Nah. Jadi bumi Habsyah, bumi yang kaya pada masa itu tuan-tuan. Bumi yang besar kuasa dia. Kita baca kisah Abraha nak serang Kaabah. Abraha orang Habsyah. Dia Arab kulit hitam. Dia ni gubernur Rom di Yaman. Rom lantik gubernur dia ambil orang Habsyah duduk di Yaman. Boleh faham tak? Last kali dia bunuh Raja Yaman, dia ambil alih, dia diserang Kaabah tu. Itu kita pendekkan kisah Abraha pasal bukan tu fokus kita. Lalu tuan-tuan Subhanahu wa taala. Apa jadi Habsyah sekarang? Masih lagi kuasa besar, masih lagi negara kaya? Orang tak peduli dah Habsyah sekarang. Betul? Betul tak? Antara negara paling miskin dalam dunia, Ethiopia. Betul tak betul? Tuan-tuan Allah Subhanahu wa taala. Baik, nanti yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Maka ada orang main rumah pula jangan jangan call anak. Baik. Sekarang dia miskin, melarat ke bulu. Kenapa dia jadi macam tu? Dulu dia kaya, kenapa sekarang dia susah? Kita tengok dalam Allah Subhanahu wa taala. Dia susah sekarang, kita tengok dari sudut geografi, bumi dia tidak subur. Allah jadikan bumi dia tidak subur. Bumi Habsyah.
Apa lagi tuan-tuan? Dahlah bumi tak subur, hujan pula tak ada. Betul kan? Habsyah hujan tidak ada. Ada. Ayat apa? Ada. Ni sebotol besar ni. Janganlah terkencing lagi. Masih banyak. Anak tuang dah habis dah. Tak ada masalah. Banyak. Okey, tak apa, terima kasih. Apa-apa pun, barakallahu fiik. Bumi dia tidak subur, hujan dia tidak ada. Setengah negara Afrika tidak ada pantai. Betul? Tak ada pantai. Dia benua dia besar. Macam dalam panggung lah pula. Benua dia besar tuan-tuan. Ada negara yang di tengah-tengah tidak ada laut. Okey? Okey. InsyaAllah. Baik tuan-tuan. Maka hasil bumi pula kurang. Betul? Hasil bumi kurang. Hasil bumi itu maksudnya galian. Tanah tersebut disebut tanaman. Galian. Hujan tak cukup. Penduduknya ramai. Menyebabkan mereka jadi miskin. Asal dulu kaya. Ulama sebut Allah terbalikkan ekonomi mereka. Kerana dulu mereka hamba yang taat. Najasyi daripada Bible beriman pada Quran. Betul tak? Dia beriman kan Nabi. Nabi buat solat ghaib kat dia. Dalil kita solat jenazah ghaib. Raja Najasyi. Dia mati di Habsyah, Nabi di Madinah. Dia tak ada jumpa Nabi. Walaupun sama zaman dia beriman tapi tak sempat lihat wajah Nabi. Ulama letakkan dia sebagai tabi'in, bukan sahabat. Sahabat ni dia kena tengok wajah. Beriman dan tengok wajah. Beriman tak dan tengok wajah, tabi'in. Macam Najasyi, Uwais Al-Qarni Nabi sebut. Tapi dia tak dan jumpa Nabi. Tapi dia beriman, tabi'in. Baik, anda betul subhanahu wa ta'ala. Baik, itu Habsyah. Kita tengok negara kita lah kan. Tanah subur ke tidak? Oh ya Allah, tanya muslimat. Dia potong cili bukan niat tanam, esok-esok tumbuh celah longkang pokok cili. Betul tak? Burung berak tumbuh pokok betik. Burung berak dia makan betik, tumbuh pokok betik. Punya subur tanah kita tuan-tuan. Siapa yang membesar di sekitar kebun kelapa sawit, keluarga pekebun sawit, kita kait buah jatuh tu setangga 450 kilo tu, ada buah yang lerai, seminggu tumbuh. Tak payah tanam, tumbuh. Berceretek, kata orang Kelantan. Kelantan pula, saat-saat Kedah tadi. Mana? Kau suka lah mana pun. Penuh pokok sawit, tak tanam pun. Betul tak betul? Anda betul Allah subhanahu wa ta'ala. Sahabat anak buat wali mangga Mesir. Oi, mangga Mesir tuan-tuan. Kulit kat maya karin kalah tuan-tuan. Oh. Kulit dia licin ya Rabbi, tapi tak nak tengoklah macam kulit maya karin. Licin. Memang betul kan, kita tengok yang masak tu tuan-tuan, subhanallahil azim. Memang licin, berkilat. Cantik mangga Mediterranean. Cantik tuan-tuan. Kita gerabak balik lah, rasa lebih kurangnya biasa sikit-sikit lah. Tapi tengok kulit tu, oh memang geram. Buat balik. Dia kata tak boleh buat balik ustaz. Belakang biar buat balik boleh, kita tak masalah pun. Okay, buat balik. Jadi anak bagi kat sahabat sebiji. Kebetulan dia jemput anak dia, buat bagi lah kan. Dia pun tak tanam pun, dia lepas makan dia balik. Lebih kurang 2-3 sebulan lah, keluar pucuk. Dia pun teringat, oh ni mangga Mesir yang sangat buat balik dia tu. Mula buat pagar. Kan anda betul semua. Nak cerita suburnya tanah kita. Baik, kita makan nasi, betul? Nasi daripada beras pada padi. Padi perlukan hujan sekian-sekian sukatan. Hujan banyak tu Allah turunkan kepada kita. Betul tak? Allah sebut alam naj'alil arda mihada. Perhati macam mana bumi ni aku bentangkan untuk kamu. Wa jannatin alfafa, tumbuhan yang subur, tumbuh bertingkat-tingkat. Bertingkat-tingkat ni maksudnya nak buah apa boleh tanam. Betul tak?
Habis kacang panjang dia tanam petola, habis petola dia tanam timun. Pergi kamera. Sini kobe, sini tomato, sini strawberry. Allahu akbar. Dia boleh atur, boleh plan nak tanam apa. Betul tak? Sini teh, sini bukit, sini ketah, bukit sini sawit. Allahu akbar walillahil ilham. Dari sudut makanan ruji, tak payah order beras siam, tak apa. Cukup kita beras siam tu saja ya, nak try sekali-sekali. Beras wangi, putih macam puluit kata orang Pelik. Lembut lutut makan puluit. Boleh eh? Lembut lutut makan puluit. Allah Subhanahu wa taala. Beras dia putih bersih, beras kita kuning-kuning sikit jangan. Ada sikit-sikit nak rasa macam pulut. Kan? Beras wangi. Kalau Kelantan Cak Arnak. Cak Arnak famous tuan. Bak beras hampa jangan kelentor aku. Ada seorang cikgu kereta dia macam ni. Sana panggil kereta projek. Cikgu tuan-tuan. Malam kereta dia sama cantik. Kerja buat lari beras. Tu sana tuan-tuan, mata Allah Subhanahu wa taala. Tak boleh buat apa dah. Kalau tuan pergi masuk je Jeli, Bukit Bunga tu, lalu nak pergi rentang panjang ataupun nak pergi ke tempat, confirm akan jumpa roadblock. Bukan polis, UPP. Bukan polis, UPP. Unit Pencegah Penyeludupan. Memang di situ rutin mereka. Buat lari beras. Baik tuan-tuan. Beras banyak. Betul? Takkan nak makan nasi saja, lauk apa? Ikan. Ikan sepanjang pantai ada ikan. Betul? Sepanjang pantai ada ikan. Dalam laut ada ikan, tak darat pun banyak ikan. Tak, dalam sungai dan segala macam. Nanti lu baru sebut ikan bunyi dah. Lapar tu. Boleh Azan ke terus? Azan. Azan. Sila. Baik tuan-tuan. Nak makan nasi beras banyak, nak makan lauk ikan banyak. Nak goreng ikan dengan minyak sawit banyak. Betul tak? Nak masak nasi dengan gas banyak. Betul? Nak pakai karen banyak. Stesen jana kuasa banyak itu kan. Johor saja ada 2 tu. Pasir Gudang 1, Pontian 1. PD 1. Manjung 1. Pakar 1. Stesen jana Pergau 1. Semenanjung. Belambak stesen jana kuasa. Nak guna air laut boleh, nak guna air terjun boleh, nak guna air batu. Air batu murah. Bukan mahal. Air batu. Segala-galanya ada. Boleh faham tak? Zakat. Campur zakat lagi. Betul tak? Setiap negeri tiap-tiap tahun declare ratusan juta ringgit collection. Betul tak betul? Semua kan, setiap negeri ratusan juta ringgit belaka setiap tahun collection. Hasil bumi, hujan, segala galian lagi, petrol tuan-tuan. Sahabat anak kerja cari gali, dia sebut ustaz, tim cari gali Petronas sekarang duk simpan di Langkawi, jumpa 2-3 telaga lagi. Tak korek, simpan. Orang simpan duit ni orang kaya, orang miskin. Orang kaya lah, dia ada banyak akaun, dia boleh simpan. Yang ni yang belanja, yang ni jangan usi. Macam tu minyak kita tadi. Tak payah korek dulu, nak perhabis di Laut Cina Selatan, siap sana manpower terus pindah pergi ke Langkawi. Pelak, tutup dulu sekarang. Ini orang cari gali cerita. Boleh faham tak? Tapi kenapa rakyat hidup susah? Macam Afrika. Betul tak betul? Tuan-tuan baca berita 3-4 hari sudah, pelajar jatuh siling di Perlis. Sebab apa dia panjat siling?
Ha? Oh, tuan-tuan confirm tak baca. Yalah, tuan-tuan sini baca kitab je kan? Macam tu sekali nak masuk syurga. Bagusnya, ya Allah. Oh. Baca kitab Quran. Quran kitab tu ya, internet ni tak main lah. Lara belakang. Baik, tuan-tuan, mata Allah Subhanahu wa ta'ala. Pasal apa dia panjat siling? Hanya kerana sebatang pensel. Kawan dia baling pensel naik atas siling. Pukul 3 nak jawab periksa. Takkanlah pensel sebatang tak mampu beli, panjat siling. Pergi ke kantin lah ada jual, betul? Tiap-tiap hari dia makan di sekolah, cikgu yang belanja. Itu sebab cikgu semua. Tiap-tiap hari dia makan di sekolah, cikgu yang belanja. Dia yatim duduk dengan tok. Tiap-tiap hari tuan-tuan pergi sekolah tak bawa duit. Kawan pula kaki buli. Dia ni miskin. Baling kata, dia panjat kerana sebatang pensel. Dia nak kerja nanti, dia tak jawab periksa. Dia mati, tuan-tuan buka balik internet, tangan masih menggenggam pensel. Duit zakat mana? Boleh faham tak? Ma min 'abdin yastari'illahi azza wa jalla ra'iyatan ghashu yamutu ghashu li ra'iyatihi illa haramallahu 'alaihi al-jannah atau kama qala Rasulullah SAW. Nabi sebut. Mana-mana manusia diberi amanah pentadbiran, lalu dia khianat, mati dalam keadaan dia khianat, Allah haram jasad masuk syurga sama sekali. Bukhari Muslim dan mata Allah Subhanahu wa ta'ala. Jangan ingat benda ni benda kecil. Boleh faham tak? Kita baca dalam Quran, asnaf zakat yang pertama Allah sebut apa? Fuqara wal masakin. Fakir dan orang miskin. Kita terbalik, amil tu nombor 1. Nampak tak? Nah, ini tuan-tuan mata Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, ini khianat. Tu tak campur microwave lagi. Allahu akbar walillahil hamd. Tuan-tuan, Yahudi punya cara. Kalau kita baca dia punya sistem, dia punya sistem ni tuan-tuan, yang Allah sebut dia ubah kitab dia. Boleh faham tak? Yahudi ni dia ubah kitab Taurat dia. Kitab Injil, satu kitab Injil yang memang pure, nama dia Injil Barnaba. Dan tuan-tuan buka apa nama Wikipedia, nak sebut payah. Tuan-tuan buka Wikipedia, tuan-tuan boleh baca. Boleh kata 80% lah dengan Quran. 100% tak mungkinlah pasal Quran turun melengkapkan yang terdahulu. Boleh faham tak? Injil Barnaba tuan-tuan boleh kata 80% dengan Quran. Mirip sangat-sangat. Dan dalam tu Nabi Isa, Allah turunkan perkataan Nabi Isa kata dia bukan anak Tuhan. Pasal dia tahu dah umat dia akan dakwa dia anak Tuhan. Begitu juga Yahudi dalam Taurat, dia ubah. Apa tujuan dia ubah tuan-tuan? Dr. Salah Abdul Fattah Al-Khalidi sebut, dia ubah supaya nampak kandungan dalam Taurat tu seolah-olah wahyu. Lewat? Bila dia ubah, dia baca inilah kitab. Jadi rakyat percaya. Nampak tak? Rakyat percaya. Bila rakyat percaya tuan-tuan, rakyat kata itulah agama. Boleh faham tak? Ini style Yahudi. Itulah agama. Jadi apa yang dia buat, benda yang salah, rakyat kata itu betul. Benda yang disebut salah, rakyat kata itu jangan buat. Boleh faham tak ni? Sebab tu tuan-tuan, kalau kita tengok, seorang pun tak rasa berdosa buat balik microwave ke rumah.
Dan ini cerita betul. Ini fakta, ini agama. Bagaimana? Seorang pun tak takut ambil makrobi buat balik koma. Tak takut walaupun itu rasuah. Boleh faham tak ni? Saya tak takut kan? Kerana benda telah pun disalah ertikan, diputar fakta tadi tu. Benda yang salah ayat 42 Allah sebut. Ayat 43. Tapi tunggu dulu, ayat 42 tak habis. Jangan ke mana-mana. Boleh faham tak? Hidup susah. Dia sanggup panjat siling hanya kerana sebatang pensel. Kerana hidup dia susah ya Allah. Kita bawa kereta, nampak polis trafik je, mesti takut. Betul tak? Betul tak? Nampak polis trafik, dandan tarik tali pinggang keledar. Tertekan ya Allah, tertekan. Pukul 3 pagi lampu merah, tunggu lampu merah. Jibril pun tak lalu lah waktu tu. Tunggu, tak pergi mana lampu merah. Bimbang, takut. Betul tak? Anak teringat tuan-tuan, keluhan pengusaha bas sekolah. Oh, dia memang orang yang terlibat dengan transport ni memang terkesan bila harga bahan mentah ni naik tuan-tuan. Dia kata apa tuan-tuan? Bila petrol ke diesel naik, dia diesel lah. Naik tuan-tuan. Kita nak naik tambang budak sekolah, mak pak tak mau bayar. Mak pak kata apa 2 kali setahun naik tambang ni? Dia tak tahu minyak naik 2 kali setahun. Kami nak naik seorang RM4, RM5. Kan? Tak mau bayar. Tak. Kita kata, driver bas kata, kalau tak bayar tak apa, kami tak payah ambil anak. Mak apa kata tak apa, tak ambil, kami hantar sendiri. Lalu pagi esok, dia letak anak dia depan pagar tunggu. Hati kita ni sampai hati ke nak tinggal, dia kata. Boleh faham tak? Tak sampai hati nak tinggal, berhenti ambil. Kadar lama, setiap 6 bulan kami kena pergi. Baru total kereta kami, bas kami masuk puspaka. Duit belakang tu. Betul tak? Sikit tayar kena tukar, sikit itu kena baru, ini kena baru. Bas sekolah, van sekolah, 4 tayar berapa tuan-tuan? Boleh faham tak? Getah kita punya, tayar mahal. Pelik tak? Baru ada kan? Kenapa tuan-tuan? Kerana kita berpaling daripada agama yang nak dilaksanakan, kita tak bagi agama dilaksanakan. Maka Allah datangkan tekanan hidup. Al-Baqsa tadi kita kata Imam Abu Ja'far At-Tabari. Tekanan hidup. Semua susah. Tahun ni saja tuan-tuan, tahun bencana yang paling teruk. Betul tak? Masa dulu ada cerita dapat bencana. Ini tekanan perasaan. Nak masuk Januari, cuti sekolah, nak buka sekolah tahun baru, migrain belakang mak ayah. Betul tak? Yuran ribuan ringgit tuan-tuan. Ribuan ringgit. Tuan-tuan sini tak apalah. Nampak orang okey-okey belakang. Untuk main dia, ni. Tak cerita masalah pun dia senyum. Pergi ke kampung-kampung nak buka sekolah tuan-tuan. Ya Rabbana lakal hamd. Harga getah hang bagi turun, hang jolok konon-konon dengan tekun. Anak cerita ni cerita betul kan. Tekun ni collection di mingguan. Orang tahu kita hujan turun tak ada hasil. Tekun datang kutip. Seorang tak bayar dia buat grouping, seorang tak bayar tuan-tuan, ahli tu kena tanggung. Wajib bayar, lebih teruk pada alung. Tuan-tuan tanya orang yang pernah pinjam dengan tekun. Benar nampak beban? Dah tak nampak. Baik, yang itu kita sambung dalam ayat 43. Maka segala benda ni tuan-tuan, masuk hospital, tak ada duit, tak boleh pergi swasta. Masuk kerajaan, kerajaan Allahu Akbar. Sahabat sebut, hak sehat pun boleh mati. Tuan-tuan, anda pernah jumpa, anda masuk denggi sekali, anda pernah tengok dengan mata anda seorang doktor tu 2 hari dia tak balik. Jadi doktor pun tekanan juga. Kalau dah doktor tekanan, hak sakit lagi tertekan. Ini suasana hidup kita tak nak. Kerana apa? Kita tolak agama. Allah datangkan dalam bentuk ni, bala, bencana. Nampak tak?
Pergi kerja lambat, kad merah. Nak kena keluar awal. Betul tak? Keluar awal, tak cukup tidur, mengantuk. Masuk lambat, kena potong gaji. Gaji sikit, malam bawa teksi. Tak? Isteri buat nasi lemak sikit-sikit. Betul tak? Allah Akbar. Ni nak cover semua perbelanjaan. Saddam Hussein, sejahat-sejahat Saddam Hussein, kita beranak dan anak kita confirm dah ada susu. Sampai dia habis susu. Susu tepung, free of charge. Kerajaan sponsor. Setiap kelahiran. Zaman Saddam. Mak ayah tak payah fikir, nak tanggung anak dia. Nampak tak? Ini tuan-tuan, Allah Subhanahu wa ta'ala. Banyaklah tuan-tuan, banyak kita nak kita banyak tuan-tuan. Maka yang seterusnya Allah kata ad-dharra. Apa dia dharra? Penyakit pula datang tak pernah putus. Ini semua bala. Kata Syekh Said Qutb, kesulitan pada harta, pada diri, pada keadaan. Dan keadaan mereka itu bencana dan kesulitan yang belum mencapai taraf azab. Belum sampai azab lagi. Pasal azab ni tuan-tuan, Allah lingkupkan terus. Itu azab. Kenapa belum sampai taraf azab? Dulu TB, taun, HIV tak selesai sampai sekarang. Semua burung, kencing tikus, Ebola, lagi apa lagi? Macam-macam lah kan. Penyakit pelik-pelik sekarang dalam Allah Subhanahu wa ta'ala. Apa tujuan? Yang kata belum sampai peringkat azab, la'allahum yatadarra'un. Yang ni yang disebut tadi, Allah sayang kat kita. La'allahum yatadarra'un. Pasal apa? Allah nak kita kembali, rendahkan diri, duduk bersimpuh, mengadu, bertaubat dengan Allah. Balik pada agama. Allah tak musnahkan kita macam umat-umat terdahulu. Subhanallahil azim. Tingginya kasih sayang Allah kat kita, Muhammad. Umat dulu Allah pelingkup. Betul? Nabi Lut Allah terbalikkan bumi umat dia. Ada yang kau Allah datangkan pekikkan suara, pecah telinga, mati. Ada yang Allah datangkan ribut, kepala putus dengan badan, punya kuat angin ribut. Kepala putus dengan badan. Yahudi ni buka je periuk kata. Buka periuk darah. Masak nasi, boleh faham? Buka-buka penuh katak, buka-buka penuh darah. Itu Yahudi, Allah bagi. Kita dah Allah bagi dalam bentuk ni yang kita boleh ikhtiar. Betul tak? Kita ada hasil yang banyak, kita boleh ikhtiar. Sebagai contoh mudah tuan-tuan. Lagi boleh cek kan? Kita nya Imam Saipul. Dia MAS. Anak nak pergi umrah ni bulan 12. Travel kata kita ambil Saudi ataupun Emirates tak? Pasal apa tak ambil emas? Dia kata emas mahal. Mahal. Tambah mahal pun rugi. Nampak tak? Betul tak? Patut tambah mahal untung. Tak, tambah mahal rugi. Pasal apa? Tuan-tuan, bukan kita bercakap. Orang dalaman emas ni pun cakap kami tak mau Arab. Betul tak? Tak degil. Tak untung-untung sampai sekarang. Nampak tak? Ini tekanan. Nampak tak? Boleh faham ni? Ini tekanan. Boleh? Jalan raya, cara jalan raya, dia nak ambil duit melalui JPJ, melalui trafik. Lambat hidup, lesen perniagaan pun kena denda. Bisnes kita punya, tuan-tuan. Kau suka kita nak hidup tambah hidup, pergi lambat pun kena denda. Kejut anak tak tahu. Kena denda. Lah, lambat hidup lesen perniagaan kena denda juga. Apa awak punya losa? Boleh faham tak? Macam-macam ada. Hidup tertekan. Boleh? Dulu Kelantan kayu becak kena lesen. Kayu becak kena lesen. Zaman mana dulu tuan-tuan, 5 kupang. Seorang 5 kupang. Taman Kosas nak pergi ke mana jauh sikit sini? Ampang Point. 50 sen. Masjid ni Kosas nak ke Ampang Point, 50 sen. Baru ni anak kita ni ambil anak di Rusila.
Jadi dah shopping di Pasar Payang, nak pergi ke bus stand lah, nak naik taksi nak balik ke Marang, nak balik ke Rusi lah. Anak kata kat anak, jom kita naik beca. Tak biasa naik tak biasa pak. Jom. Anak pun nak lepas gian lama tak naik, lama ni. Tanya pakcik tu, pakcik berapa tahun dah gatih? Gatih ni mengayuh lah. Itu bahasa Sanskrit tua. Berapa lama dah kayuh? Dia kata 40 tahun kan. Sama tuang anak. Dia kayuh saja sejak tahun 73. Muscular lah badan. Kayuh saja. Berapa ya pakcik? 5 ya kan. Dulu 50 sen lah ni RM5. Kalau sehari pun dia dapat 4 customer, baru RM20 tuan-tuan. Tak 600. Allahu Akbar. Betul tak betul ni? Ini dunia sekarang tuan-tuan, Allah Subhanahu wa taala. Padahal negeri dia negeri petroleum. Nampak tak? Negeri dia negeri yang banyak ikan. Ikan tak ada di Terengganu. Jadi ikan. Terengganu tak ada ikan, ada ikan. Boleh mana? Tapi hidup dia susah. Terengganu ada sawit. Banyak Ulu Terengganu, banyak sawit. Terengganu ada balak. Ada. Besi. Tapi rakyat susah. Boleh faham ni? Sabah tuan-tuan, Sarawak, negeri petroleum, negeri balak. Balak Sarawak dengan Sabah ni tuan-tuan, mati 5 kali hidup balik pun tak habis makan. Terbang sini, habis pergi sini tumbuh. Sana tumbuh, sini tumbuh. Boleh faham tak? Rakyat tuan-tuan hidup jual ikan puyuh nak makan RM5 sebungkus. Ini anda jumpa ni. Kita pergi di Miri, bandar minyak. Kita tanya, mana mandi tu? Mana cuci baju tu? Mana tangkap ikan tu? Situ belakang. Ini tuan-tuan Allah Subhanahu wa taala. Allahu Akbar. Sedih nak sedih. Tak pernah tengok ibadah korban berbelah-belah tahun dah. Itu di yang jumpa di Miri. Lembu tak boleh belah. Ini Sarawak punya cerita pula. Lembu tak boleh belah. Permit lembu ni seorang je yang ada. Lu fikir dah sendiri. Tak boleh belah. Boleh belah. Syarat tunjuk mana kandang, najis mana nak buang. Oi, payahnya nak belah lembu. Itu di Sarawak tuan-tuan. Betul. Tuan-tuan masuk di kedai, tuan-tuan takkan jumpa lauk daging di kedai. RM40 sekilo bro. Itu Sarawak. RM40 sekilo harga daging. Tuan-tuan. Mojolah di Miri tu Allah bagi rezeki yang lebih bagus. Apa dia? Apa nama ni? Rusa Belambok. Dia ada hutan tepi, banyak rusa. Anytime masuk confirm dapat. Allah bagi kat tu pula. Tuan-tuan, lagi sedap. Lagi rusa. Betul? Dah betul subhanallah. Baik, penyakit tak pernah putus. La'allahum yatadarra'un. Dengan tujuan Allah nak kita ni balik pada agama. Allah tak matikan kita ya Allah. Allah tak matikan kita. Allah nak kita bertaubat, Allah nak kita kembali pada Dia. Rendahkan diri, jangan sombong. Letak akal mendahului wahyu. Boleh faham tak? Satu ayat lagi boleh? Ayat 43. Allah kata, a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Falaula ija'ahum ba'suna tadarra'u walakin qasat qulubuhum. Falaula ija'ahum ba'suna. Maka mengapakah mereka tidak mau tunduk pada aku, kata Allah. Merendahkan diri. Terimalah agama, terimalah undang-undang, terimalah syariat, jalankanlah Islam. Boleh faham tak? Dia tak mau juga. Dia ambil orang yang tak mau agama juga. Boleh faham? Dia ambil orang yang tak mau agama juga. Maka kata Allah, bila dia tetap berpaling, walakin qasat qulubuhum. Allahu Akbar. Hati jadi keras membatu.
Kata Syekh Kutub, masa tu Allah cak dia tak layak terima hidayah. Allah cak dia tak layak terima hidayah. Tuan-tuan, minta Allah SWT, Allah sebut dia ni hati batu, tanda Allah benci, kata ulama tafsir. Boleh faham tak? Dia tak mau juga agama, peringatan demi peringatan dia tak mau juga. Walakin qasat qulubuhum, pada masa itu hati jadi keras membatu. Wa zayyana lahumus syaitan. Bila hati ni dah tak nampak apa, setanlah pemimpin dia. Benda yang salah macam mana? Setan kata ini benda yang baik. Boleh faham? Ayat tu anda sebut tadi. Makruh dia tak nampak sebagai satu dosa. Boleh faham tak? Brim dia tak nampak sebagai satu benda yang menyogok. Jelas? Tengok TV, tengok orang-orang tak nampak sebagai satu dosa. Kita tengok itu cerita yang bagus. Betul tak? Kawan tu tak tutup aurat, tak nampak sebagai satu dosa. Betul? Boleh? Ini tuan-tuan. Tak nampak. Wa zayyana lahum syaitan ma kanu ya'malun. Apa yang dia buat, dia tak reti apa. Kerana maklumat agama disembunyikan kepada rakyat. Nampak tak? Ini tuan-tuan Allah Subhanahu wa taala. Boleh? Tadi sahabat anak post satu ni di Cameron. Sahabat dia tok imam masjid. Sahabat dia tok imam masjid. Tak boleh buat kuliah langsung. Tak boleh buat kuliah langsung. Ada ustaz mai kuliah, bukan Jabatan Agama panggil, balai panggil. Ini tuan-tuan mata SWT Cameron. Maklumat agama disembunyikan. Boleh faham tak? Maka dia boleh buat apa saja. Ini style Yahudi tadi anda sebut dah kan? Ini style Yahudi. Dia ubah kitab dia daripada masyarakat tahu, rakyat dia tak nak tahu, dia tak bagi tahu. Dia kata inilah agama. Kita nak jaga keamanan, kamu gini. Sekolah pondok melahirkan pengganas. Nampak tak? Tuan-tuan yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Allahu akbar. Mereka tak tahu apa. Main ikut. Kerana apa? Maklumat dah disembunyikan. Balai panggil tuan, bukan Jabat Agama panggil. Sahabat anak kena dirawang. Ni penggal ni, tahu ni, dia kena dirawang. Jaih panggil dia, dia kuliahkan Jaih tu balik. Lala Jaih kata, sabar Syekh, biasalah kita buat kerja agama ni kena, dah suruh sabar, hang panggil apa? Lepas tu hang tu tahan tu dulu kena sabar, tak payah panggil tu. Tu anak sambah lah, dia tak sambah. Tapi dia memang sekolahkan pegawai Jaih tu. Pegawai Jaih tu kena sekolah dia. Dia tahu Ustaz bagi tahu, yang buat laporan ni siapa? Orang sama ke orang lain? Orang sama. Menunjukkan dia seorang je bermasalah, orang lain okey. Ustaz layan ni pasal apa? Itu masuk nama mana? Kata, Ustaz, nama entah salah seorang. Dia kata kuliah mengaku. Mari ke tak? Tak mari pun. Yang kau beli ni masuk syarat agung. Biasalah syarat agung ni tuan-tuan, segenap lebang cacing mari. Manusia tak tahu apa tentang agama. Sekarang pun sama tuan-tuan. Betul tak? Tuan-tuan tegurlah yang tak tutup aurat. Dia kuliah kita balik ada. Betul tak betul? Sekurang-kurangnya dia kata, aku tak curi harta orang. Dia kuliah kita balik. Betul tak? Ini anugerah Allah, rambut aku cantik. Dia kata anugerah Allah. Betul tak betul? Dia kata balik, habis hak pakai tudung tu masuk syurga ke? Dia kuliah kita balik. Betul tak ni? Ini tuan-tuan Allah Subhanahu wa taala. Sebab tu Tok Guni Aziz dia sebut satu kalimah yang cukup hebat tuan. Hati mati ni dia kata, nak faham hati mati ni, orang tak mau terima maklumat agama, peringatan apa ni orang tak mau. Dia kata macam tumit kematu. Tumit kematu. Jalan atas duri selamba Betul tak? Jalan atas panas tak ada apa. Tumit dia mati. Tak rasa apa. Boleh tak? Orang hati mati cerita dosa pahala, buat kering aja.
Betul tak? Tak peduli. Tak rasa, tak gerun, tak takut. Tak. Boleh faham? Ini tanda Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, falamma nasu qabih, bilang satu ayat lagi. Boleh ayat 44. Nak pergi ke mana tuan-tuan? Esok cuti. Gitu ya? Falamma nasu ma dzukira bi fatahna alaihim abwaban kulli syai'in hatta idza farihu bima utu akhasnahum baghtatan fa idza hum mublisun. Sadaqallahu azim. Falamma, tak kala manusia nasu ma dzukira bi, berpaling daripada peringatan Allah. Ayat 42 tadi paling, ayat 42 paling, 43 pun paling, maka Allah kata bagi peluang lagi. Ayat 44, bila mana mereka berpaling, kata Allah, aku buka segenap pintu kesenangan dunia. Dunia ni Allah sebut sebagai apa? Mata. Apa maksud mata? Tipu daya. Faham tak kan? Kerana rezeki yang aku bagi banyak, kerana kuasa yang aku bagi banyak, kekayaan, pengaruh, bakat yang aku bagi, kamu lawan aku, kata Allah. Boleh faham? Sebab dunia yang kamu dapat, kamu miliki dunia ni sementara. Tapi sebab tu kamu lawan aku. Fatahna abwaba kulli syai'in, aku buka lagi pintu tipu daya. Boleh faham tak? Nanti mata Allah Subhanahu wa ta'ala. Allahu akbar. Nanti mata Allah Subhanahu wa ta'ala. Kata Nabi SAW, hadis dari Imam Tabrani, itu adalah istidraj. Istidraj ni bahasa kita umpan. Tuan-tuan, kita panggil anak pukul 6, masuk nak maghrib dah ni. Kejap bah, dia kata. Kita pun tengok 6 suku. Maghrib awal. Masuk cepat nak pergi masjid. Kejap bah. Kejap 6.45 tak masuk lagi. Kita tutup pintu. Main nak main sangat. Aku takkan buka sampai pagi besok. Boleh faham tak? Contoh dia begitu kan. Kerana dunia kamu leka, kamu tak peduli aku. Okey? Aku bagi dunia kat kamu. Biar kamu terus hanyut. Boleh faham tak? Biar kamu terus kena tipu, biar kamu terus makan umpan dunia tadi. Allahu akbar. Yang ni Allah kata walakin qasat qulubuhum, hati mati, keras membatu. Dia dah nampak dunia, dia tak nampak dah akhirat. Alhaakumut takatsur hatta zurtumul maqabir. Nampak tak? Dunia ni kata Allah melekakan kamu. Bukan kata esok semua jual kereta, dia kerja jogging, zuhud. Tu bukan zuhud, tu mangkuk nama dia. Boleh faham ni? Tak ada masalah kan tak? Nampak? Baik. Maka bila saat mereka bergembira, kata Allah, Allah hantar musibah, iaitu kematian, baghtatan. Saat mereka sedang leka, tiba-tiba baghtatan. Ulama kata dia tak sempat nak bertaubat. Di saat hati keras, Allah akan ambil nyawa mereka. Waliyahzubillah. Boleh faham ni? Di saat hati keras, di saat hati tengah mabuk dunia, masa tu Allah ambil nyawa mereka. Nak ke macam tu tuan-tuan? Di saat kita tak ingat Allah, Allah cabut nyawa. Allahu akbar. Boleh faham ni? Nampak tak? Tuan-tuan yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala. Itu sebab kalau adalah keluarga tuan-tuan yang duk tak faham lagi tentang Islam, tentang kewajipan menegakkan Islam. Tuan-tuan, menegakkan Islam ni semua orang terpikul atas semua orang. Tinggal lagi dia tu dapat hidayah untuk berjuang dengan tak dapat hidayah untuk berjuang. Itu je. Yang tak dapat, inilah kerja tuan-tuan. Macam kami ni pusing satu Selangor. Tuan-tuan dalam Korea, tuan-tuan nak pula kena pusing. Boleh faham tak? Ni, musim haji, wukuf di Arafah, Nabi SAW masuk dalam semua kemah cerita tentang agama. Siang Nabi perhati, check in hotel mana.
malam Nabi pergi. Tuan-tuan, boleh faham tak? Tak ada orang jemput, anak yang dijemput. Nabi SAW tak ada siapa panggil. Nabi buat terbaik muka je, nak sampai agama, nak selamatkan manusia. Tuan-tuan, ingat tu, kita nak cari redha Allah. Kita buat ingat biar Allah redha kat kita. Selesai pada mahsyar. Okey. Ingat tu. Dunia ni ada bonus. Bonus. Target kita akhirat. Boleh tak? Jangan sampai bagi tahu kat mereka Allah cabut nyawa berkata di saat kamu tengah leka dengan dunia. Di saat kamu tengah tak setuju, tengah kamu menentang, kamu bersama golongan yang menentang para ulama, para pembawa Islam. Sampai peringkat Allah kata ke anak Nabi Nuh. Ingat tak kat Nabi Nuh? Innahu laisa laka min ahlika, dia bukan anak kamu wahai Nuh. Allah. Anak Rasul, Allah kata dia bukan. Pasal depan kamu dia angguk, dia patuh, belakang kamu dia bersama golongan yang menentang kamu wahai Nuh. Dia menentang ajaran Nabi Nuh. Maka Allah kata dia bukan keturunan kamu wahai Nuh. Innahu amalu ghairu salih. Perangai dia, amalan dia bukan macam orang-orang soleh. Orang soleh Allah sebut macam mana? Ayyaqulu sami'na wa ata'na. Dia dengar, dia terus buat. Dia tak pertikaian. Tuan-tuan, kita sambut ibadah korban. Panjang sikit boleh tak? Boleh nak? Bisa cuti kan? Tuan-tuan tengok Nabi Ibrahim AS, Nabi Ismail AS. Itu kita kat Nabi Ibrahim, Nabi Ismail pula. Nabi dah tafsir. Nabi Ibrahim, Nabi Ismail AS mimpi perintah dari Allah sembelih anak. Kalau kita lah, ya Allah. Zaman sekarang kan orang pakai kepala, tak pakai rasional, pakai logik. Betul tak? Logik apa sembelih anak ni? Ni syariat kat mana pula sembelih anak? Ya Allah, aku minta lama dah dengan kamu. Rabbi habli minas salihin. Kurniakan anak soleh. Hang bagi anak, lepas tu suruh bunuh. Mana logik agama kalau kita fikirlah? Boleh mana? Tapi Nabi Ibrahim sikit pun tak pertikai, ya Allah. Kerana itu perintah. Ini mana? Boleh mana? Kerana ini perintah. Jangan pertikai. Nabi Ismail pula kata, ayah gila apa nak sembelih aku? Ni ta'at jenis apa ni sembelih anak ni? Betul tak? Kalau kita apa jenis ta'at nak sembelih anak ni? Dah tak pertikai, kerana itu arahan. Sebab tu tuan-tuan, syariat tu Allah kekalkan kepada kita umat Muhammad. Simbol kepatuhannya yang kemuncak. Nampak tak? Sikit pun tak goyah. Allah uji begitu berat. Kita lah ni sikit-sikit fikir logik. Sikit-sikit fikir logik, sikit-sikit fikir apa untung. Sikit-sikit fikir apa rasionalnya. Nabi Ibrahim tak tanya apa rasional nak sembelih anak. Sebab tu Allah simpan syariat tu untuk kita. Subhanahu wa ta'ala. Walaupun dia sunat, tapi sunat yang muakkad. Sunat yang sangat-sangat Nabi suruh kita kerjakan. Tu tuan-tuan Allah Subhanahu wa ta'ala. Boleh? Sampai Nabi kata, tak ada dah amalan paling Allah suka pada 10 Zulhijjah, amalan sembelih haiwan korban. Amalan yang paling Allah sayang. Tu tuan-tuan. Besar syariat. Sampai Allah drag sampai 4 hari, 10, 11, 12, 13 sampai 9. Boleh ya? Ini tuan-tuan Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi rasa cukup sekadar itu. Sekalian baik dari Allah. Salah silap kelemahan mana tuan-tuan? Bukan marah tuan-tuan, speaker kuat. Speaker kuat, jadi bunyi pun kuat. Jadi insya-Allah tuan-tuan, umrah masih lagi ada siapa nak pergi. Dan Brunei, sebelum pergi umrah pergi Brunei dulu. 4 hari bulan sampai 8 hari bulan. Ini pergi dengan mas. 4 sampai 8 hari bulan pergi dengan mas, kita pergi ikut Miri. Naik ferry masuk ke Brunei.
4 sampai 8, 1,500 siapa nak pergi, kita ada slot dengan mufti. Shopping, makan angin, mentak darah tu wajib lah kan. Ni kita ada satu slot dengan mufti. Kita nak buat balik fakta bila mana agama dijalankan di Brunei, syariat mana dijalankan, kebaikan tu kita nak buat balik. Nak cerita pada orang yang tak reti lagi ni. Kita nak fakta, nak boleh faham tak? Siapa nak pergi lah. Kalau tak mau pergi, yang ni malaikat tak tanya so. Buat siapa tak pergi Brunei, tak tanya. Boleh. Tapi kalau ada duit tak pergi haji, ya tanya. Nabi kata apa? Dia ni Yahudi kan, Nasrani kan, Majusi. Nabi tak sebut dah dia Islam. Kalau ada duit lah, boleh faham? Ada duit, sihat, amal berjalan, tak pergi juga mati. Nabi kata dia ni Yahudi kan, Majusi kan, Nasrani. Nabi tak kata dia Islam kan? Ada. Boleh faham tak? Ya, antara Allah Subhanahu wa taala, insya-Allah. Barang di luar macam biasa, ada susu kambing, ada madu sumur, madu Yaman, sidir, terbaik, denggi, kio. Jantung tuan-tuan, serbuk kulit kayu manis, bancur dengan madu dengan suami minum. Terbaik untuk jantung. Apa lagi? Kismis, minyak wangi, Dubai, kasturi daripada Yaman, madu khultah, madu zuriat daripada Yaman, bantu Syekh Majid tuan-tuan. Nak cerita Syekh Majid ni, nanti panggil Ustaz Khalid lagi. Esok pagi dia sampai, esok petang dia sampai. Petang ni dia balik. Semua pelajar kita di Yaman terpaksa balik, perang yang teruk. Syiah serang Sana'a. Sikit lah, boleh? Tak tutup lagi ni. Ini kisah Yaman. Syiah serang Sana'a. Dia serang, kenapa dia serang Sana'a? Dan sebelum ni memang ada, tapi minoriti. Tapi tiba-tiba dia jadi kuat. Pasal apa? Pasal dia dapat pam daripada US dah tentu, satu. Kedua, Iran pun dah tentu pasal dia Syiah. Dua, ketiga apa? Saudi. Itu sebab tuan-tuan, Saudi ni dia punya perangai begini. Nak kata jahat, iyalah jahat. Tapi perangai dia ni tuan-tuan, Saudi ni janji orang tak kacau dia. Itu style dia. Janji orang tak kacau dia. Orang nak kacau family adik-beradik lain, kacau apa, jangan kacau dia sudah. Itu perangai Saudi tuan-tuan. Boleh faham kan? Jadi tuan-tuan, itu tiba-tiba Syiah ni jadi kuat. Dana persenjataan daripada Amerika dan Iran, dan juga support daripada Saudi. Ikhwan terpaksa berundur. Bukan kalah tau, sekarang tenang. Pasal Syiah ni masuk agak mudah. Lebih kurang asana dalam seminggu je. Betul-betul dia attack Sana'a tu seminggu. Dia dapat Jami' Iman, dia kontrol total. Ratusan buah komputer dia ambil semua, kitab semua dia musnahkan. Jami' Iman ni universiti yang diasas oleh Syekh Majid Zindani. Tu madu yang nak bawa, tu nak beli derma untuk Jami' Iman sekali. Madu zuriat, madu khultah. Jadi kita cerita. Mereka berundur, parti Islam, ikhwan. Mereka berundur dengan tujuan, mereka akan attack kemudian. Lepas raya ni mereka akan attack balik. Dan kita dapat maklumat, insya-Allah mudah-mudahan tuan-tuan, Al-Qaeda dah masuk. Nak bantu Islam ni, bantu ikhwan. Jadi lepas ni tuan-tuan, plan Amerika, Syria dia dah lumat, dah hancur. Mesir pun dah hancur, ikhwan dah jatuh. Saudi dah memang dipegang. Boleh faham kan antara Allah Subhanahu wa taala. Negara-negara Arab yang lain pun sama. Yaman dia tak masuk lagi. Last agak terakhir ni sebab antaranya Yaman ni miskin. Dia masuk tak ni sangat, tapi ada telaga minyak. Tapi tak masuk Yaman, tuan-tuan, menyebabkan ikhwan akan kembali kuat di Yaman. Boleh faham tak? Jadi dia masuk melalui Syiah. Dia beranggapan Syekh Majid dan kumpulan akan lawan. Bila lawan, dia akan masuk kononnya pengaman. Boleh faham? Tiba-tiba Islah reverse, berundur. Dia tak boleh masuk. Tak ada alasan dia nak masuk. Boleh faham? Dia suruh Syiah berundur, nak suruh serang lagi sekali, Syiah tak mau berundur dah dapat sana. Boleh faham tak? Dia jam juga ni. Tuan-tuan Allah Subhanahu wa taala. Itu tuan-tuan Allah Subhanahu. Dan anda bagi satu soalan, tuan-tuan jawab sendiri. Kenapa Syiah tak serang Hadramaut?
Boleh Yang tu tuan-tuan jawab lagi. Boleh? Oh, Hadramaut kuat juga mengaji. Betul? Kuat mengaji tuan-tuan. Ilmu hebat. Tapi kenapa dia tak serang? Dia serang sana'ah. Yang tu lu fikirlah sendiri. Boleh? Jadi madu zuriat bagi orang yang tidak ada rezeki anak. Syekh Majid Zindani punya formulasi. Madu khultah untuk suami isteri. Madu sidir juga untuk dana dia juga, untuk jami' iman. Pasal jami' iman tuan-tuan, maklumat yang anda dapat tuan-tuan, ada pelajar yang 100% dia sponsor. Masuk free. Tuan-tuan masuk free. Ini hebat Syekh Majid tuan-tuan. Jadi sekadar itulah insya-Allah minta maaf tuan-tuan curi masa sikit kali-sekali main kan. Jadi kita tutup dengan kafaratul majlis dan suratul nas. Subhanallah wa bihamdihi asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asr innal insana lafi khusr illa alladhina amanu wa 'amilus solihati wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Raditu billahi rabbil islam dinan bi Muhammadin nabiyyin rasulah. Allahumma arina haqqa warzuqna ittiba'ahu wa arina batila batila warzuqna ijtinabah. Ya Allah, Tuhan kami, tunjukkanlah diri kami, ahli keluarga dan jelas masyarakat seluruh pemimpin kami ya Allah. Bawa kebenaran, suatu kebenaran terang dan jelas pada hati-hati kami ya Allah, agar kami mengikuti kebenaran tersebut, dan kebatilan, suatu kebatilan yang terang dan jelas agar kami menjauhi kebatilan tersebut ya Allah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wasallam. Walhamdulillahirabbil alamin.